Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. 我们低头祷告。 Bapak Sorgawi, kami bersyukur 天父上帝，我们感谢你， karena kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. 因为你的爱、你的信实永不止息。 Hari ini kami hidup karena anugerah-Mu. 主啊，今天我们还活着，是因为你的恩典。 Kami sehat karena kemurahan-Mu. 主啊，因为你的爱、你帮助，让我们可以健康。 Kami diberikan kesempatan untuk beribadah karena kemurahan anugerah Tuhan. 主啊，因为我们今天还可以来敬拜你，来可以朝见你，是因为主你的 Tuhan, 恩典。 tibalah saatnya kami saat ini akan membaca dan merenungkan firman 主 Tuhan. 啊，这时候我们要来聆听你的话语。 Kami mohonkan Roh-Mu yang kudus menolong kepada kami 我 sekalian. 们恳求主你的圣灵来帮助我们。 Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman Tuhan yang baik dan 主 benar. 啊，让我们不单单成为一个听众，但是我们也成为一个行。 Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan. 主啊，求主你帮助你的仆人释放你的信息的和翻译的。 Tolonglah kepada kami sekalian. 主啊，求你也帮助我们每一位。 Supaya kami mengembalikan segala puja, puji, kemuliaan bagi nama 主 Tuhan. 啊，但愿我们的所有的一切的荣耀，主我们也归还给你。 Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. 奉主耶稣基督圣名，我们已经祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk. 大家请坐。 Saudara, pembacaan Alkitab akan terambil di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Tetapi bagi yang berbahasa Indonesia, saudara bisa juga melihat di slide. 我们今天的经文是在约翰福音第2章第1到第11节，我们用中文来朗读，然后印尼文的我们大家请看自己的圣经。约翰福音第2章第1到第11节。 第3日，在加利利的迦拿有一个婚宴，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去赴宴。酒用完了，耶稣母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你何干呢？我的时候还没有到。” 他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做吧。照犹太人洁净礼的规矩，有6口石缸摆在那里，每口可以盛2、3桶水。耶稣对佣人说：把缸倒满水，他们就倒满了，直到缸口。” 耶稣又说：“现在舀出来，送给宴会总管，他们就送了去。宴会总管尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。于是宴会总管叫新郎来，对他说：人家都是先摆上好酒，等客人喝够了才摆上次的。” 你倒把好酒留到现在，这是耶稣所行的第一个神迹，是在加利利的迦拿行的，显出了他的荣耀来，他的门徒就信他了。 Pembacaan Alkitab sampai di sini berbagilah mereka yang mendengar, memelihara dan 我们读 melakukannya. 经到这里，我们听到的人都有福了。 Haleluya. Shalom. 大家平安。 Bapak Ibu, hari ini saya sangat bersuka cita 今天我非常的高兴， bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang saya kasihi. Sudah 1,5 tahun saya baru bisa balik ke sini. 已经1年半了，今天我才可以回到这里，在大家的当中可以遇到你们大家，我非常的高兴。 Melihat saudara-saudari sehat, saya senang sekali. 看到弟兄姐妹你们也健康，我也很高兴。 Saya sehat juga saudara-saudari senang juga 我 tentunya. 相信你们看到我也健康，你们也很快乐。 Karena di dalam hidup kita ini bukan hanya
sehat secara spiritual, tetapi juga secara jasmani kita perlu sehat. 其实我们这个人生不单单我们的那个肉体要健康， Baru bisa 但是我们的 melayani 圣灵 Tuhan. 也要我们的属灵也要健康，让我们可以仍然的来服侍我们的上帝。 Sebuah tema akan kita renungkan hari ini yaitu from ordinary to extraordinary. 今天我们所要分析，我们要思考的一个主题就是从平凡到非凡。 Pada waktu saya masih remaja, saudara, 当我还少年的时候， saya ingat sekali ada sebuah pesta pernikahan yang dimana papi dan orang tua saya itu mengajak saya ke pesta pernikahan 我记 tersebut. 得那时候有一个宴会，一个婚宴的宴会，我的父母就是带我去参加。 Tentu setiap orang pada waktu datang ke pesta pernikahan ada tujuan. 当然，每一个人到那个宴会的时候，一定有自己的目的。 Tujuan pertama memberikan doa restu. 第一，我们一定是要向他们就是祝贺； Kedua, makan besar. 第二，我们就可以吃大餐。 Dan saudara, pada waktu pesta itu berlangsung, 当那个宴会正在进行的时候， makanan limpah kelihatannya disediakan di sebuah tempat pada waktu di tempat pesta pernikahan itu. 我们看到在宴会的时候，那个主人他们都会预备很多很好吃的东西。 Banyak orang sudah waktunya makan, cepat-cepat makan. 所以如果时间到了，大家都会快快的去拿东西来吃。 Waktu makanan sudah kelihatannya makin menipis, 如果看到东西越来越少的时候， tamu-tamu tetap datang. 然后看到那些客人，就是那个我们邀请的客人，不断的踊跃的过来。 Semua melihat ternyata itu tempat makanan sudah makin kosong, makin kosong. 如果我们看到那个就是食物越来越少、越来越少的时候， Akhirnya begitu banyak mereka yang tidak kebagian. 所以有很多来宾他们就拿不到吃的东西。 Upacara selesai mereka pulang. 然后当那个宴会就是已经结束的话，他们就会回家。 Masih di dalam suasana itu mereka memberikan jabatan dan ucapan selamat kepada mempelai dan keluarga. 然后那时候还有很多的客人还在那里就是给那些家人还有那个新郎新娘那个一个祝贺。 Bagi yang kebagian makan, 那已经吃饱的人 is okay. 对他们来说还很好，不错， Happy sekali tentunya. 当然是很高兴。 Yang nggak kebagian gimana? 但是如果那个没有拿到吃不到东西的人呢？ Ngundang banyak orang, makanan sedikit kikir. 然后你邀请那么多人，但是你准备的食物那么少，真的很吝啬。 Tidak mau rugi, malah mau untung. 就是这个主人真的不要有赚，只要赚不要赔。 Doa mereka bukan menjadi doa ucapan syukur dan restu. 所以他们的那个祷告祝祷，并且不是真的祝福， Tapi banyak menjadi keluh dan makian. 但是很多人就是在那里埋怨，在那里就是批评。 Saudara, keluarga yang mengalami itu pasti akan mengalami cemoohan. 当然，如果这样的主人，他们一定会有很多被很多的客人在那里说一些闲话。 Banyak orang meremehkan, merendahkan. 有很多人会就是看不起他们，看轻他们。 Sangat tidak menyenangkan. 当然，那这样的气氛会非常的不舒服。 Hari ini kita ingin bersama-sama belajar sebuah bagian subtema kita, iman dan pergumulan hidup. 所以今天我们所要思考的一段经文，那里有关于就是我们的信仰与生活的那个斗争。 Perikop yang kita baca adalah perikop pernikahan di Kana, di 在我们刚 Galilea. 才所读的那个经文，那一段经文是在迦拿有一个婚宴。 Keluarga ini rupanya ada ikatan keluarga sehingga Maria dan Yesus serta murid-muridnya ada di sana. 这家人跟主耶稣跟玛利亚他们有一个家属的一个关系，所以那个玛利亚、耶稣还有他的门徒都被邀请。 Keluarga baru tentu dengan pengharapan baru.
让那个新家庭一定有新的希望。 Mereka menyambut dengan rasa senang. 那他们就是很欢迎的，就是迎接这些客人。 Tapi apa yang terjadi ketika anggur pada waktu itu dikatakan habis? 但当那个酒快用完了，那时候是怎么样呢？ Anggur adalah bagian di dalam sebuah pesta, di dalam sebuah keramaian pada waktu itu. 葡萄酒当时就是那个有一个庆祝一个宴会里面很重要的一道那个饮料。 Sehingga orang selalu berkata ada anggur, ada sukacita. 很多人常常会这么说：有红酒才有快乐。 Tidak ada anggur, tidak ada sukacita. 那如果没有红酒的话，就没有那个快乐。 Saudara, itu yang nyata sekali. 这就是一个事实。 Pada waktu kita memikirkan hal ini, kenapa mereka kehabisan anggur? 但是在这里，我们会一个思考：为什么当下他们会喝完酒会用完呢？ Pertama, tentu kita bisa menyimpulkan keluarga yang menikah ini bukan keluarga yang berada sekali. 第一，也许我们的结论是说，这家人也许他们的经济不是一个很富有的一个家庭。 Yang kedua adalah masa pernikahan pada waktu itu di dalam kultur orang-orang Yahudi. 第二点就是在犹太人当时的那个风俗里面， Bukan 3 jam, 他们的那个宴会不只是3个小时， bukan 30 jam, 不是30个小时， bukan 3 hari. 不是3天， Tetapi saudara, seminggu, 但是他们的那个宴会是7 7 hari. 就是7天1个礼拜。 Saudara bisa bandingkan dengan kitab Kejadian pasal 29 ayat 27. 所以我们可以在那个29章27节那里做一个比例。 Pada hari itu ada pernikahan dari seorang yang bernama Yakub dengan istrinya. 那时候有一个名叫雅各跟他的太太的有一个宴会。 Yakub ini menjadi menantunya Laban atau pamannya sendiri. 雅各就是那个拉班的那个侄子。 Yakub itu setuju untuk dinikahkan dengan pada waktu itu dengan seorang yang ada bersama-sama Rahel ya. 然后那时候那个雅各被那个拉班应许要将那个拉结就是配给这个雅各。 Saudara, pada waktu itu ternyata ketika pagi bangun, 但是当隔天早上起来的时候， Yakub sangat terkejut 雅各非常的那个被惊吓， karena yang menjadi istrinya bukan Rahel tetapi Lea. 但是因为那个在他身边那个太太不是拉结，但是是利亚， Yaitu cicinya dari Rahel. 就是那个拉结的姐姐， Dia sangat terperanjat 所以他非常的惊吓。 dan sebab itu Laban mengatakan sebuah pernyataan. 因此呢，拉班对他说 Genapi 7 hari dulu perkawinanmu dengan anakku yang Lea ini ya. 你先为这个满了7日， Nanti Rahel diberikan juga. 我会把拉结再配给你， Asal bekerja 7 tahun lagi kepada Laban. 只不过你必须要再为我工作7年。 Saudara, pada waktu pernikahan dari Simson, 当这个那个参孙的那个他在那个结婚的时候， Simson mulai berjudi. 参孙他开始就是赌博。 Apa yang dia lakukan? 参孙他做了什么呢？ Dia memberikan teka-teki kepada teman-teman yang diundangnya, ada 30 orang. 他就是把一个谜语给那些参与他婚宴的朋 Dia 友。 katakan kalau kamu bisa mendapatkan jawabannya, maka selama 7 hari dikatakan di sini, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yaitu pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. 他对那些人说，在7天的宴会之内，如果你们猜得出这个谜底的话，而且你可以告诉我，我就会给你们30件的西马内衣和30套的更换的衣服。 Tidak sembarang orang bisa berpakaian lenan. 那时候不是每个人都可以穿西麻衣的， Tidak semua orang memiliki pakaian kebesaran. 也没有所有的人都可以穿一些可以有更换的衣服 Maka 的。 ini merupakan sesuatu hadiah yang luar biasa. 所以这个参孙所预备的这个礼物是非常
非常庞大的一个礼物。 Di sini juga dikatakan 7 hari. 在这里也告诉我们，在7天内。 Oleh sebab itu tidak heran kalau tamunya banyak dan kemudian lamanya waktu membuat anggur yang disediakan dalam pernikahan bisa habis. 所以在那个宴会那么长的一个时间，如果红酒用完是很正常的。 Saat-saat seperti itu apa yang terjadi? 那在这样的时刻发生什么事呢？ Maria datang kepada Tuhan Yesus. 玛利亚到主耶稣面前说， Dan Maria berkata mereka kehabisan anggur. 玛利亚对耶稣说，他们的酒用完了。 Maria adalah seorang yang hatinya begitu penuh perhatian terhadap keluarga tersebut. 玛利亚对这家人是非常的有关心。 Dia minta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong. 他向耶稣要求，希望耶稣可以帮他们。 Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? 但是主耶稣怎么回答他呢？ Saatku belum tiba. 我的时候还没到。 Saudara, waktu dia mengatakan perkataan itu, coba saudara perhatikan. 我们来注意看，主耶稣当他回答这一句话的时候， Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. 我跟你有什么相干呢？母亲，我的时候还没到。 Pada waktu perkataan gunai atau kata ibu itu, 这个 gunai 或者是妈妈的意思。 sebenarnya kata gunai itu bukan ibu, mother atau mama. 其实这个 gunai 它的意思并不是母亲或者是妈妈的意思， Juga bukan sebuah perkataan yang kasar. 但是也不是一个很粗糙的一句话， Tapi perkataan yang biasa supaya ada sesuatu yang nyata di situ. 但是他这样说的话是有一个意思就是他要表明一个意思。 Kata gunai itu perempuan artinya. gunai 的意思就是妇人 Atau wanita. 或者是女人， Bukan mama. 不是母亲。 Tetapi di sini diterjemahkan mama atau mothers atau 但是 ibu. 在圣经翻译告诉我们，就是他就是说母亲。 Saudara, pada waktu kita bersama-sama melihat kata ini, 当我们一起来读这句话的时候， ini adalah merupakan sebuah pernyataan yang penting. 这就是一个非常重要的一个表示。 Maria berkata mereka kehabisan anggur. 玛利亚对耶稣说：“他们的酒用完了。” Yesus berkata saatku belum tiba. 主耶 Gunai. 稣回答说：“妇人，我的时候还没到。” Yesus mau menunjukkan Maria memang ibunya. 主耶稣要表示说，这妇人是他的母亲。 Tapi pada waktu itu dia berdiri pada posisi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. 但是当那时候，主耶稣站在他自己的立场，他是基督，他是救主。 Dia betul dilahirkan oleh Maria. 没错，他是由玛利亚生他， Tetapi dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 但是他也是一个万主之主。 Betul dia adalah manusia. 没错，耶稣是人类， Betul juga dia adalah Allah 100%. 但是他也是100%的是上帝。 Pola pelayanan dari Tuhan Yesus 所以主耶稣他的服事的一个模式， adalah pola pelayanan yang tidak dipengaruhi dengan kekeluargaan, 所以他的那个服事模式是没有被家属的一个模式来干扰的。 sehingga Maria bisa meminta dan Yesus begitu saja mengabulkan. 所以不是说玛利亚她的母亲要求他马上就给他回应。 Sebab itu seorang yang bernama Hendriksen mengatakan sebuah perkataan waktuku belum tiba. 所以亨德利森他曾经说这一句话他分析这一句话，那时候他说我的时候还没到这一句话。 Maka secara jelas ini menunjukkan kesadaran Yesus bahwa ia sedang mengerjakan tugas dari Bapa. 这一句话很清楚的，主耶稣要表明他自己的，他知道他是基督的那个身份，他正在完成天父委托他的工作。 Setiap tindakan dari Tuhan Yesus adalah sudah ditentukan. 所以主耶稣行的每一项事情都是已经天父已经规定好的。 Dia mengatakan dengan jelas saatku belum tiba. 所以他很清楚的回答说：“我的时候未到。”
Tentu Tuhan Yesus ada alasan untuk mengatakan hal seperti ini. 当然，主耶稣他有足够的理由来这样的回应。 Seorang teolog yang bernama Carson, dia memberikan 3 penjelasan. 所以，一个卡森他也是一个解经家，他这样的解释。 Dia menghendaki Maria mengutamakan kerajaan Allah. 他说，玛利亚就是第一，她要优先的来考虑神的国度， Bukan keinginan Maria. 不是玛利亚自己想要什么。 Kerajaan Allah dapat diumpamakan sebagai pesta perkawinan. 所以天国可比一个宴会。 Nanti akan ada anggur yang limpah, sukacita 所以 yang luar biasa. 到那时候有很多的那个红酒是用不完的红酒。 Saudara, kalau di dalam pernikahan biasanya pengantin itu menuangkan anggur dan anggur itu mengalir dan seterusnya 我们看 dibagikan. 在一个那个结婚的婚宴里多少时候那个新人他们都会倒那个红酒，从上到下都是盛满了所有的杯子， Lalu semua dibagikan ke keluarga, yang lain nggak kebagian. 然后这个红酒都会给他们的就是家属，但是其他的客人没有 Mungkin 拿 kita 到。 ingin mencicipi, tapi tidak mencicipi, cuma lihat aja gitu. 我们也许很想要喝，但是我们我们没有份，我们只能看。 Mungkin dibagikan gelas-gelas yang berisi teh atau air putih atau air limun, soda begitu. 所以我们喝的也许是茶，也许是白开水，或者是一些其他的饮料。 Tetapi memang anggur itu merupakan sebuah simbol sukacita. 但是这个红酒真的就是一个喜乐的一个代表。 Sehingga di dalam kerajaan yang kekal dilambangkan dengan anggur yang limpah, itu sukacita yang luar biasa. 在永恒的国度里，有一个很丰盛的那些红酒，用不完的红酒。 Carson juga mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. 卡森他也是这样的解说说。 让在这事件，让其他的人可以看到神的荣耀。 Setiap kali Tuhan Yesus melakukan mujizat, 每一次主耶稣行神迹的时候， orang akan melihat, oh itu kuasa Tuhan. 然后其他的人都可以看到，那就是上帝的那个大能。 Tuhan berkuasa. 上帝有这个全能， Tidak ada yang mustahil baginya. 所以对他来说没有不可能的。 Tapi Carson juga sebenarnya mengungkapkan sesuatu hal yang penting. 但是在这个卡森，他也要来解释其他的。 Mereka akan melihat kemuliaan, yaitu salib, ketika Tuhan Yesus disalibkan. 他们也要看到神的荣耀，就是当主耶稣被钉在十字架的时候。 Bagi orang yang tidak percaya, salib adalah lambang kekalahan. 所以对不信主的人来说，十字架是一个失败的象征。 Tetapi bagi orang yang percaya, setiap kali melihat salib, di sanalah kemuliaan Tuhan 但是对 dinyatakan. 相信的人来说，每次看到十字架，我们看到那就是一个得胜的一个象征。 Kasih dan anugerah Tuhan diwujudkan. 上帝的恩典、上帝的爱在那里实 Di 现， sanalah pertemuan kasih dan keadilan Allah dinyatakan. 就是在那里，上帝的爱和他的公义可以有一个焦点。 Carson juga mengatakan 卡森也这么说， bahwa Tuhan Yesus itu adalah mempelai sejati 主耶稣他就是一个真正的新 yang 郎， akan datang menjemput gerejanya. 他会再来接他们的每一个就是教会， Saudara dan saya adalah mempelainya. 就是弟兄，你我都是他的新 Gereja 妇， bukan gedungnya. 所以教会并不是建筑物， Saudara adalah tubuh 但是 Kristus. 你我都是基督的身体， Kita adalah bait Allah. 我们就是上帝的殿， Kitalah mempelai yang akan dijemput oleh Tuhan. 我们就是上帝所要迎接的那个心腹， Kiranya kita bisa diingatkan 所以我们也可以被可以看到， hidup kita di dunia ini sementara. 我们活在这个世界是暂时的， Hidup di dunia ini ada batasnya. 我们活在这世界上也有限， Cepat atau lambat, 不管慢还是快， dunia ini akan kita tinggalkan. 这世界我们一定会离开这世界。 Beberapa kira-kira bulan lalu lah saya ngobrol dengan Semu. 就是大概上个月我跟师母在聊天的时候， Saya tanya, 我问他 usiamu berapa? 你现在几岁了？ Dia lihat saya. 他看我，
ini suami bego atau suami apa 他 tanya 说 umur. 这个先生是不是有一点笨笨？为什么会问这样的问题？ Enggak, saya tanya, sudah jangan ingat-ingat usia berapa. 所以他说好了，我们不要去想我们几岁， Jalani saja. 我们每天过我们生活就好了。 Saya coba tanya lagi, iya usia kita berapa? 所以我再一次的问说，我们现在已经贵庚了？ Alkitab mengatakan berapa? 圣经告诉我们，我们已经几岁了？ 70. 70。 Kalau kuat, 如果我们强壮的话， 80. 可能会80。 Itu sudah masa-masa yang luar biasa 那 tentu. 已经很了不起的那个年龄了。 Lalu saya tanya, 然后我再问他， kita akan sampai enggak ke 70? 我们会不会就是进入70岁？ Kita akan sampai enggak ke 80? 我们会不会进入80岁？ Tidak tahu. 不知道。 Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. 我们不知道明天会发生什么事情， Kita tidak akan pernah kembali kepada masa lalu. 我们也不能回到以前。 Masa lalu tidak bisa diulang. 那个从前已经再也回不来了。 Saya ingat sekali pada waktu saya menemukan potret-potret semua waktu muda. 我记得当我看到师母还年轻的照片， Waktu potret dengan teman-temannya sebelum menjadian sama saya. 就是她还没有嫁给我的时候，跟她朋友在拍的那些年轻的照。 Lalu dia bilang, sudah jangan disimpan, buang aja. 然后她说好了，不要再收起来了，可以丢掉了。 Jelek potretnya. 那个照片很丑。 Saudara, ketika ditunjukkan lagi, 但是当再给他看的时候， ternyata menjadi sesuatu yang berharga. 原来是很宝贵的东西。 Kita lewat begitu cepat. 我们那么快的就已经经过了， Hari esok itu belum tiba. 明天还没有到， Kita tidak bisa kembali kepada hari esok, hari masa lampau 我们 yang 又 sudah jadi kenangan. 回不去以前， Tapi kita memiliki hari ini. 但是我们拥有的是今天。 Saya bilang sama semua, 所以我对师母说， mari kita dalam hidup ini hidup yang penuh dengan sukacita. 我跟说，但愿我们今天活着，我们要用喜乐的心来面对每一 Karena 天， masih bisa bersama. 因为我们还可以在一起。 Mari kita selalu penuh dengan ucapan syukur. 但愿我们可以不断的感恩， Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia. 因为上帝还允许，还给我们机会活在这个 Suatu 世 saat 界 kita akan 上。 kembali kepada Tuhan. 有一天我们会要回到上帝那里， Seberapa besar kekayaan kita, 不管我们有多少的 kita akan 钱财， tinggalkan. 我们必须要留下来。 Seberapa mulia kedudukan 我 kita, 们的地位有多荣耀多高， semua itu akan lewat. 这一切都会过去的。 Mari kita mengucap syukur. 但愿我们可以感恩。 Saudara, seorang yang bernama Calvin, dia berkata sebuah pernyataan. 所以有一个卡尔文，他这么说。 Pada waktu Tuhan menjawab, waktuku belum tiba. 当主回答我说，当主耶稣回答说我的时候未到， Karena di dalam perjalanan hidup kita memang banyak hal yang kita masih inginkan. 所以在我们的人生的旅途中，很多事情我们还很想要。 Ada syair lagu yang berkata, aku ingin hidup 1000 tahun 有一 lagi. 首歌，他说我很想活到在1000年。 Padahal kita tahu saudara, orang yang sudah 90 tahun hidupnya sudah payah. Mau hidup 1000 tahun, aduh saudara. 我们知道，一个活到90岁，他已经很痛苦了，我们还很想要活到1000年。 Ada seorang jemaat di Singapura. 在新加坡有一个会友， Pada waktu saya datang dan melayani, 当我过去，然后我在那里服侍他的时候， saudara usianya sudah sangat lanjut. 他已经很年迈了。 Tapi sebelum usia 100, doanya adalah ketika Oma, apa yang ingin didoakan. 所以他还没有100岁，但我问他说老妇人，就是你要我们为你祷告什么？ Otaknya saudara masih cemerlang. 但是他的头脑还很清醒， Dia jawab perkataan panjang umur.
他回答说：“我希望可以长命100岁。” Tapi saudara tidak salah, karena apa? Cabai satu hilang sama pembantu diambil, dia bisa hitung semua. 但是真的他很厉害，他的佣人如果拿他的一根那个辣椒，他都会知道。 Kalau kami besuk tuh dia bilang itu pembantu itu nggak jujur. 所以如果我们去探访的时候，他说那个佣人很不那个不非常的那个不够不老实。 Bawang kurang 2, cabai kurang 3. 我的那个红葱头少了两粒，然后我的那个辣椒又少了几个。 Lombok kurang 4. 然后还有什么东西少了多少？ Aduh, sampai inget yang begitu. 所以那么小的细节，他都可以很清楚的记得。 Saudara, perjalanan dia sampai 105 atau 106 tahun. 所以他的那个活到那个106岁。 Ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa, bukan? 所以这样的一个情形是一个很了不起的一个情形。 Dan kita semua punya banyak keinginan. 我们每一个人都有很多的想要的。 Cita-cita sudah kaya, lebih kaya. 我们有钱了，我们希望更有钱。 Sudah sukses, ingin lebih sukses. 我们已经成功了，希望更成功。 Saudara, kita tidak menjadi orang yang tidak bisa bersyukur kepada 到 Tuhan. 最后，我们变成一个不懂得感恩的人， Karena kita selalu menginginkan apa yang kita tidak miliki. 因为我们一直想要我们没有的。 Padahal kita sudah memiliki segala berkat dari Tuhan. 其实我们已经拥有了很多上帝的祝福。 Hari ini kita bisa sehat, itu luar biasa, 今 bukan? 天我们可以那么健康的，是一个很特别的。 Sehat itu luar biasa, itu kekayaan yang luar 所以 biasa. 我们有健康的身体，已经是非常非常好的事。 Kita memiliki anggota keluarga. 我们还有我们的家人， Bukankah keluarga itu diberkati oleh Tuhan? 岂不是我们的家人也是被上帝祝福的？ Seharusnya keluarga itu menjadi suatu sumber di dalam hidup kita yang memberikan dampak sukacita juga. 应该我们的家人也成为我们喜乐的一个理由。 Hari ini berapa banyak keluarga yang mengeluh tentang keluarga? 今天有多少的家庭，他们对他们的家庭有很多的抱怨， Suami mengeluh tentang istri, 就是先生抱怨太太， istri mengeluh tentang suami, 太太抱怨先生， anak-anak mengeluh tentang orang tua, 那些做小孩的他们对父母的抱 orang 怨， tua mengeluh tentang anak, 然后父母对小孩的抱怨， bandingkan satu dengan yang lain. 所以他们喜欢比较。 Sudah, kita seharusnya bersyukur, 但是其实我们应该做的就是我们要懂感恩， belajar mengasihi keluarga, 我们要学习来爱我们的家人， belajar mengasihi keluarga Kristus 就是 kita. 爱我们的基督的家人。 Tidak usah membanding-bandingkan dengan gereja 我 lain. 们不需要跟其他的教会做比较， Tidak usah membandingkan dengan keluarga 我 lain. 们不需要跟其他的家庭做比 Syukuri 较。 apa yang Tuhan 我 karuniakan 们感 seharusnya. 谢，我们感恩上帝给我们现在拥有的一切。 Tetapi ada mungkin kebutuhan-kebutuhan, saudara, yang 但是 Tuhan ingin kita mengerti. 也许我们有一些需要，上帝很希望我们可以明白。 Tadi saya katakan Calvin mempunyai sebuah pernyataan. 但刚才我说，卡文他有一个说法， Wherever the Lord hold us in suspense. 他说，每当主让我们闲而未决的时 Jadi 候， saudara, pada saat Tuhan membiarkan kita menunggu dan menunda pertolongannya. 所以上帝当他还让我们在那里等候他的那个帮助的时 Dia 候， tidak tertidur. 其实那时候上帝他没有睡 Tapi 着， sebaliknya ia mengatur semua. 相反的，他在那里调整，他在那里安排的一切， Dia tidak akan melakukan kecuali pada waktu yang tepat. 他只是在适合的时候才会做适合的事。 Kita sudah menerima segala sesuatu di dalam hidup 我 kita. 们已经领受了在我们生活里面我们需要的一切， Masih ada yang kita inginkan. 但是我们还有想要的 Ada 别的。 saudara sebagai manusia yang hidup. 有，我们成为一个活的人，我们会有。 Seorang yang belum menikah tentu mendambakan pendamping. 所以，一个还没有结婚的人，他们很希望可以找到另一半。 Orang tua yang memiliki anak ingin anaknya bisa berumah tangga. 所以，那些做父母的也很希望他们的儿女们可以成 Orang 家。 yang punya pekerjaan ingin pekerjaannya lebih baik. 那些有工作的人，希望他的工作越做越好。 Orang yang sudah berumah tangga belum
punya anak ingin punya keturunan. 那已经结婚的还没有小孩的，他们希望他们快有小孩。 Keluarga punya anak, punya cita-cita anaknya bisa sekolah dengan lebih baik 那 lagi. 已经有小孩的，他们希望他的小孩读书可以越读越好。 Banyak keinginan masih ada, ya. 没错，我们还有很多我们想要的东 Tetapi 西， ingatlah saudara, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita meminta, 但是我们必须要记得，当我们祷告，当我们向神求的时候， ada waktunya Tuhan. 上帝有他自己的 Tuhan 时 sering 候。 berkata, saatku belum tiba. 所以上帝常常会对我们说：“我的时候未到。” Bahkan orang yang sakit ingin cepat sembuh. 特别是那些生病的人，希望快快的可以好， Tuhan belum memberikan 但 kesembuhan. 是上帝还没有给他痊愈， Tapi Tuhan memberikan kekuatan 但是 sebetulnya. 上帝给他有那个能力去抵 Sebab 抗。 itu patut kita bersyukur. 所以在任何的环境，我们必须要感恩。 Saudara, di dalam Injil Yohanes, kalau saudara dan saya membacanya, 所以弟兄姐妹，在这个约翰福音，如果我们详细的去阅读， banyak kalimat yang dikatakan saatku belum tiba. 有很多的章节在那里主耶稣回答说：“我的时候未到。” Ini adalah sebuah pelukisan untuk kita memikirkan bahwa memang ada hal-hal yang harus kita tunggu. 所以这样的一句话，就是要给我们要表明，告诉我们说，有很多有很多事情是我们正在等候的， Yang harus kita percaya. 而且我们必须要相信。 Pada waktu kita tunggu, kita percaya, 当我们在等候的时候，我们相信， maka kita harus taat. 所以那时候我们必须要顺服。 Saudara, mari kita melihat bahwa di dalam hal yang kedua, kita bisa mengatakan di dalam from ordinary to extraordinary. 所以我们在那个平凡到非凡的那个第二点，我们必须要看的第二点就是， Bukan hanya pergumulan hidup, 我 saudara, 们不单单只是我们生活的一些挣扎， tapi iman juga berhadapan dengan ketaatan. 但是信心跟那个顺服也是一体的。 Maria ketika Tuhan Yesus mengatakan saatku belum tiba, 玛利亚，当她听到主耶稣回答说：“我的时候未到。” dia tetap percaya 她仍然的相信， dan dia berkata supaya taat terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para pelayan. 所以她对那些佣人说：“她向你们叫你们做什么，你们就做什么。” Ketika Tuhan Yesus berkata-kata kepada pelayan, 当主耶稣对那些佣人说的时候， pelayan segera melakukannya. 所以那些佣人他们也是马上的去做。 Kita tahu bahwa kalau berbicara tentang Maria yang meminta kepada Tuhan Yesus, 我们知道，当我们谈到玛利亚向耶稣要求的时候， mereka kehabisan anggur. 他们的酒用完了。 Apakah Tuhan Yesus sudah pernah melakukan mujizat-mujizat? 那时候，难道主耶稣已经行过神迹了吗？ Jawabannya tidak. 那他的答案是还没有。 Injil Yohanes mencatat perjamuan di Kana itu adalah waktu pertama kali Tuhan Yesus melakukan 因为 mujizat. 在约翰福音那里所记载的，主耶稣在迦拿所行的这水变酒是第一个神迹。 Sebelum itu artinya Tuhan Yesus belum pernah melakukan mujizat. 意思就是说，在这个之前，主耶稣未曾 Kenapa 做的 Maria meminta? Pertanyaannya. 但现在问题是，为什么玛利亚会向他要求呢？ Karena Maria mengenal Yesus. 因为玛利亚她认识耶稣。 Bukan hanya anaknya, 那耶稣不单单是他的儿子， tapi Yesus adalah yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel. 但是这个耶稣也是那个天使向他显示的， Yang datang kepada dirinya dan memberitakan tentang Yesus itu. 就是天使向玛利亚告诉玛利亚说有关耶稣的身世。 Ketika dia mengunjungi Elizabeth, 当他看到那个以利沙白的时候， saudaranya yang sedang hamil dan akan melahirkan, 看到就是他那以利沙白正在怀孕要生孩子的， maka Elizabeth berkata, "Ibu Tuhanku." 然后他就说就是我的神的母亲， Ibu Tuhanku. 就是我的神的母亲。 Maria juga pernah pada waktu kedatangan para gembala.
所以当那个很多牧羊人到玛利亚那里， kedatangan orang Majus 就是那个有很多那个博士来到他们那里， yang memberikan mazmur dan kemenyan. 就是把有很多那个香气那个香料在那里献给耶稣。 Ketika dia bertemu di bait Allah dengan Simeon dan Hana, 当他是在那个圣殿的时候，遇到那个哈娜跟那个西门， semua menyatakan tentang keilahian dari Tuhan Yesus 那 Kristus. 这一切都是表明告诉有关耶稣是一个神圣的。 Sebab itu dia percaya. 因此呢，玛利亚非常相信。 Saudara, Maria memiliki pengalaman yang begitu berharga. 玛利亚她有很丰富而且很宝贵的经历， Tuhan berbicara melalui utusan-utusannya. 就是上帝向她说话，透过很多上帝所差遣的人。 Hari ini juga kita telah mendapatkan anugerah, yaitu firman Tuhan yang 今天 diberikan. 上帝已经把他很宝贵的话语赐给我们。 Maria mengerti 玛利亚她明白， karena disampaikan firman Tuhan. 因为那个是神的话领导她。 Kita pun bisa mengerti firman Tuhan karena Alkitab ini diberikan kepada saudara 我 dan 们 saya 应该也可以明白，因为上帝已经把这本圣经神的话语赐 untuk 给我们， dibaca, untuk dipelajari, untuk direnungkan. 让我们可以去阅读，我们可以去思考，我们可以去学习。 Jikalau kita memegangnya, 如果我们真正的抓住它， seperti Maria menyimpan di dalam hati dan 就 pikirannya, 是好像玛利亚把这一切放在她的心里面，她的思想 maka 里 kita 面， memiliki iman untuk percaya. 所以我们也拥有这样的个信心来相信。 Iman, percaya, dan taat. 我们有这个信心来相信，而且我们要顺服。 Saudara, ketaatan itu bukan satu hal yang mudah. 弟兄姐妹，顺服并不是一件很容易的事， Tetapi ketika seseorang percaya, 但是当一个人真正的相信的时 dia 候， akan mendorong orang lain percaya. 他可以推动其他的人也 Seperti 相信。 Maria, dia mengatakan kepada para pelayan, apapun yang Tuhan Yesus katakan, lakukan. 就是好像玛利亚对佣人说：“他向你们叫你们做什么，你们就去做。” Sebab itu John Calvin mengatakan Maria mengirim orang kepada Kristus. 所以在这里，卡文说，玛利亚派人到基督那里， Kristus tidak pernah mengirim orang kepada Maria. 但是基督从未派人到玛利亚那里。 Kristus bukan mengirim Yohanes kepada Maria. 那个基督他没有派这个约翰到那个玛利亚那里， Tetapi Maria dikirimkan kepada Yohanes supaya memeliharanya. 但是耶稣把玛利亚派到那个约翰那里，让约翰来照顾他。 Saudara, dikatakan di sana ada 6 tempayan. 在那里告诉我们，那里有6口的石缸， Masing-masing berisi 2-3 buyung air. 然后每一个缸都可以有2-3桶水。 Tempayan itu bukan tempayan anggur. 然后那个石缸并不是说装那个来装酒的， Tempayan itu adalah tempat air ditaruh untuk membasuh kaki seperti tradisi orang Yahudi. 但是这是犹太人的习俗，他们用这个水缸，他们让里面装满水，让人可以用来那个洗脚。 Saudara, 1 buyung air dikatakan itu berisi 7,5 galon sampai dengan 8,5 galon. 所以有人说，那个一个石缸里水缸那里可以装7.5到8.5的那个加仑。 Jadi volume total sekitar 100 sampai 150 galon. Luar biasa bukan? 所以如果真正的一缸里面大概有100到150的加仑。 Air yang pastinya bukan air ledeng, saudara. 当然，那个水一定不是我们的自来水， Bukan air yang air bersih sekali. 当然也不是很干净的、很清洁 Itu 的水， cuma air untuk cuci kaki. 那只是用来洗脚的水。 Tapi diubahkan menjadi air anggur. 但是主耶稣可以把它变成酒， Air yang ordinary menjadi extraordinary karena menjadi anggur. 就是从一个很平凡的水，可以变成一个很非凡的那个红酒。 Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? 这岂不是一个很了不起的事 Penulis 件？ Romawi yang bernama Plinius, Plutarchus, dan Horatius 所以在罗马有一些作家，普林尼还有普罗塔克， dia mengatakan anggur yang tak berbahaya itu adalah tak memabukkan. 他说
最好的红酒就是无害而且喝不醉人的红 Di 酒。 dalam bahasa Yunani dikatakan diterjemahkan baik bukan agatos tetapi kalos. 但是在那个希腊那个原文那里，他说这个好，他们不是用那个 kalos， 但是他们不是用 agatos， 但是他们用 kalos。 Jadi baik secara moral dan cocok. 意思就是说，在这里的好是道德上的良好的那个适合。 Orang minum anggur 一个人在喝红酒 itu 的时 untuk 候， sukacita, 他是要为了让他可以高兴， bukan untuk mabuk. 不是为了要喝醉。 Tapi banyak orang 但是很多人在喝酒的时候， anggur itu jadi mabuk. 他们喝到他们醉。 Harusnya saudara menjadi sebuah sukacita. 应该我们一边喝可以带给我们一个快乐。 Kita bisa melihat sebuah hal yang sangat nyata. 我们可以看到一个事实： Seseorang yang taat, 一个人如果可以顺服 dia 的， akan melihat 他会看到， karya Allah, 就是可以看到上帝的杰作， kuasa Allah. 可以看到上帝的权 Ini 利。 yang menjadi sesuatu hal yang indah, bukan ketika Abraham taat dan 我们 taat. 看到当亚伯拉罕他顺服的时候，是一件很美好的事， Taat meninggalkan negerinya, 就是他很顺服的离开他的家 taat 乡， meninggalkan sanak 他 familinya, 离开他的家人， taat meninggalkan rumah bapaknya. 他离开他的父母。 Bukankah ini sesuatu hal yang tidak mudah? 其实这是一件不容易的事。 Saudara, saya pernah menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan Abraham, diperintahkan Tuhan dan dia taat. 所以我曾经就是讲过一篇道，有关亚伯拉罕他顺服的。 Abraham itu generasi ke-10 dari Nuh. 所以亚伯拉罕是在那个挪亚之后的第10代。 Anak Nuh itu ada Sem, Ham, dan Yapet. 所以那个挪亚有3个小孩， Sem itulah yang menjadi bapak moyangnya dari Abraham. 所以这个 Sam 就是这个那个亚伯拉罕的那个祖宗。 Jadi Abraham itu mengenal tentang Tuhan 所以这个亚伯拉罕他可以认识上帝 karena，dari generasi ke generasi diajarkan. 因为是从一代接代的这样的有个这样的教导。 Saudara, saya adalah generasi yang keberapa? Saudara tahu nenek saya itu adalah Kristen, menjadi Kristen. 牧师他从他的那个奶奶那里已经是成为基督徒了。 Tapi ibu saya sinkritisme, 他的外婆，但是他的母亲 percaya kepada kelenteng, 他的母亲是一个拜拜的。 percaya juga kepada kekristenan, juga sedikit 他 percaya, 也相信一些有关于基督教， percaya juga ke dukun, 他也是相信去那个算命的， percaya tempat-tempat keramat, 他也相信那些一些那个一些很用神灵有一些其他灵界的那个世界， tapi kemudian menjadi orang percaya. 但是到最后他仍然归主。 Dari generasi nenek saya, kemudian ibu saya percaya, tapi saya lebih dulu percaya dibanding ibu. 从他的那个外婆到他的妈妈到的牧师，就是一代接一代的相信。 Anak saya juga menjadi orang yang percaya, 然后牧师的儿子们也是信主的， yang mempersembahkan hidupnya menjadi pelayan Tuhan. 他们也奉献自己成为神的仆人。 Sekarang muncul generasi cucu. 现在已经他的孙子出现了。 Tapi saudara, saya sangat kagum dengan seorang teman dari Sabah. 我很欣赏一个从沙巴来的那个朋友， Karena ketika dia mempersembahkan hidupnya sebagai pelayan Tuhan, ada 3 generasi pendeta di atasnya. 当他奉献自己当神的仆人的时候，在他以前的前3代已经也是神的仆 Saat 人。 ini dia ada di Amerika, anaknya juga menjadi missionaries. Jadi ada generasi kelima, saudara 现 hamba 在 Tuhan. 他已经在那个美国，他的小孩就是第5代了，也是奉献做神的仆。 Anggaplah saudara tidak perlu menjadi hamba Tuhan, bukan? 我们就算说不成为神这个神的仆人， Secara full time tentunya. 当然我们不是全时 Karena 间， semua adalah hamba Tuhan. 因为每一个我们都是神的 Tapi 仆 di 人。 dalam kehidupan kita, kita harus mencerminkan apakah kita bisa mewariskan generasi ke generasi yang satu. 但是在我们的生活中，我们要看我们是不是可以从一代的教一代教一代。
Kalau anak kita menikah dengan orang yang tidak Kristen, 如果我们的小孩他们的另一半他们结婚了是不是信主的， menikah dengan orang yang tidak percaya, 他们就是跟那个非基督徒结婚的话， sesuatu yang sangat tragis sekali. 对我们来说那是一个很悲哀的事情。 Saya pernah bertemu dengan beberapa teman pendeta. 我有遇到有好几个牧师， Ada yang pernikahannya baik dan indah. 有的他们的那个就是婚姻很美满。 Ada anak pendeta yang begitu susah di dalam masa kehidupannya karena anaknya menikah dengan orang yang bukan Kristen. 但是有的他们有觉得很悲哀，因为他们的小孩跟非基督徒结婚， Sedih sekali. 他们非常的难过。 Tapi satu pertanyaan, 有一个问题， apakah kita mendidik dengan benar? 我们已经有好好的教导他们了吗？ Percaya kepada 我 Tuhan, 们相信上帝， taat 我 kepada 们 Tuhan, 顺服上帝， maka Tuhan akan memberkati. 所以上帝一定会祝福我们。 Saudara Hendriksen pernah berkata sebuah perkataan. 所以亨德利森他曾经这么说。 This fact is started in order to emphasize the greatness of the Christ gift. 他说事实就是为了强调基督施恩的伟大。 Jumlah anggur yang limpah 这一件事有一个很丰富的、用不完的那个红酒， menunjukkan betapa besarnya anugerah 这 Tuhan. 只是要陈述说上帝的恩典是多么的伟大。 Maukah di dalam hidup kita percaya? 我们知不知道，在我们生活中，我们相信？ Baru saja saudara teman-teman dari Saat 最近从那个萨阿的那个神学院那里的朋友， alumnus semuanya lulusan dari Saat 每一个就是从萨阿毕业的那个神学生， yang ada di Jabotabek itu berkumpul 在雅加达那一带，大家都在那里集合， merayakan Nataru hampir 100 orang lah begitu. 大约就是有100个人在那里。 Saudara di sana ada sedikit talk show lah begitu ya. 在那里有一些就是那个什么，就是在那里的那个一些口令。 Pada waktu itu ada 3 orang yang dipilih untuk menjadi narasumber. 在那时候有3个那个朋友被邀请成为那个就是主讲的， Mahasiswa Saat yang mulai terjun dalam pelayanan. 就是那个刚刚开始要进入那个服侍的。 Alumnus Saat yang akan emeritus. 第二的就是快要还是已经退休的。 Dan juga alumnus Saat yang sudah emeritus. 快要退休的跟已经退休的。 Kira-kira saya yang mana saudara? 所以弟兄姐妹，牧师排在哪里？ Yang sudah emeritus. 当然是已经退休了。 Karena dengan hati yang rasa sedih. 就是一个带着一个很难过的心。 14 Agustus saya kembali ke Jakarta meninggalkan Medan. 就是8月14号，我离开棉兰回到雅加达。 Saudara, pada waktu itu ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh artinya pembawa acaranya. 所以那时候就是那个主持人在那里，他有几个问题。 Apa perasaan orang yang artinya kalau mahasiswa bagaimana, yang akan emeritus bagaimana, yang sudah emeritus 就 bagaimana? 是已经是还在那里读书的人，他是感受有什么感受？已经快要退休的有什么感受？已经退休了又有什么感受？ Saya mengatakan bahwa orang yang sudah emeritus ada 2 hal. 所以已经退休的人有2件事， Melepas 第一就是要放下， dan menerima. 就是要放开，然后接受。 Melepas apa? 我们要放开什么？ Melepas jabatan, 就是我们放下我们的那个职位， melepas otoritas, 我们放下我们的权利， melepas fasilitas, 我们放下所有给我们的设施， dan melepas tabungan. 也放下我们的那个存折， Karena sudah emeritus. 因为我们已经退休了。 Apa yang harus diterima? 我们要接纳的是什么？ Menerima, 我们要接纳的就是， dilupakan, 我们接纳被遗忘， tidak dianggap lagi, 就是已经没有人不被人家再看好我们 tidak 了。 dipikirkan lagi. 没有人再会想我们了。 Saya ada beberapa teman-teman hamba Tuhan ketika emeritus.
有很多我的朋友，当他们快要退休的时候， mereka seperti peristiwa keluarga yang kehilangan anggur. 他们很像这家人，就是把红酒快用完了， Habis anggurnya, kurang anggurnya. 他们的红酒没有了，他们的红酒不够了， Mereka mengalami kekurangan sukacita. 他们真的是没有那个快乐。 Saudara, satu hal, perlu kita taat kepada Tuhan. 有一件事，我们必须要顺服上 Saya 帝。 belajar taat, saudara. 我学习顺服， Melepas, 我学习放心， tapi juga menerima. 我也学习接纳， Menjadi sebuah sukacita. 所以那一个成为一个喜乐。 Saudara, belum terlalu lama ada beberapa acara sinode. 在那个我们的总会，我们国语堂的总会， Salah satunya baru saja kita melaksanakan Natal Rohaniwan se-GKY yang di Jabotabek. 就是在加波大贝那里所有的那些童工就是属灵童工的一个圣诞晚。 Setelah ibadah selesai, saudara-saudara, 当这个圣诞的宴会完了之后， semua dipanggil, hamba-hamba Tuhan, segrup dipanggil, dipoto. 所有的那个神的那个牧师传道，一群一群的人在那里被邀请拍照。 Waktu itu semua mengatakan, ini sudah hampir berakhir, kamu nggak dipanggil-panggil. 所以有个人说你快结束了，人家没有再叫你了吗？ Kita bilang, ya sudah tidak terhisap lah. 所以我跟他说，当然已经没有吸引力了， Nggak apa-apa, nggak masalah. 没关系，没什么的。 Ayo kita turun aja pulang. 我们下去，我们回去好 Kita 了。 bilang, nggak apa-apa, kita terima. 我告诉他们说，没有关系，我们就接纳吧。 Waktu datang, saudara, saya diundang. Ini- Dari sinode itu ada artinya itu dipanggil untuk ikut rohaniawan Natal ini. 因为总会他们有邀请我们来参加这样的一个圣诞的一个崇拜。 Datang ke meja pendaftaran, 当我们到那个就是报道处的时 ada yang 候， tanya, namanya siapa? 有人问，工作人员问你什么名字， Saya sebutkan namanya. 所以我告诉他我的名字。 Sudah sebut nama, dia cari-cari, nggak ada. 他告诉我了，我告诉他的时候，他在找我的名字，找不到。 Lalu tanya lagi dia, 然后他再问 dari mana? 你来自哪里？ Saya jawab, 我 Emeritus. 我回答说，我已经是退休的牧师。 Nggak ada namanya, Pak. 他说你的名字没有在这里。 Sudah, saya bilang, ya sudah, jadi gimana? Ya udah Pak, masuk aja, masuk Pak. 我说怎么样？我没有名字。他说没关系，你进去吧。 Ya acara tidak dipanggil potret lagi. 没错，当在拍照的时候，他们也没有叫我们。 Saudara belajar menerima. 弟兄姐妹，我们要学习接纳。 Tidak ada perasaan harus marah, perasaan tersinggung 我 atau 们 apa. 不需要觉得难过，或者我们不需要生气。 Belajar selalu percaya dan taat. 我们必须要仍然的相信，仍然的顺服 Saudara, sejak saya pulang dari Medan ke Jakarta, 自从我从棉兰回到雅加达， mulai dengan kehidupan yang artinya sebagai tidak lagi ada terhisap di satu jemaat, di struktur dan sebagainya. 我开始没有在一个机构或在一个教会有那个固定的那个工作。 Tiap bangun pagi, saudara tidak usah ingat ke kantor, 每天早上起来，我不用想着我要去上班， tapi penuh dengan ucapan syukur mengatakan Tuhan terima kasih hari ini hari yang baru dengan berkat Tuhan yang selalu baru setiap 但是 hari. 每天早上我都告诉上帝我向神祷告说感谢，我感恩，每天都是新的一天，而且上帝给我的恩典。 Pada waktu mulai membersihkan ranjang, 开始就是整理我的床铺， juga menjadi satu bagian berdoa kepada Tuhan. 也是那时候也是我向神祷告。 Tuhan bersihkan hidupku dari kekotoran, kalau ada dosa, ada hal yang tidak benar, biarlah menjadi bersih dan berkenan. 上帝，求你也从我生命中、我的生活中，如果有一些误会的东西，你把 Segala 它洁 sesuatu 净， diaplikasikan hidup relasi yang lebih indah lagi dengan 让 Tuhan. 我们的生活每一个细节，我们把它引申到我们跟上帝的那个关系。 Biasa di dalam masa tugas, saudara, saya memikirkan apa lagi yang harus dikerjakan setiap hari cepat. Sekarang sudah saya bisa menikmati, saudara. 当我还有工作，当牧师的时候，我要思考的就是我还要做什么，要怎么做。 Melepas dan menerima. 但是退休了之后，我开始放下，而且接纳。 Tuhan Yesus berkata kepada Marta,
主耶稣对马大说， yang Lazarus saudaranya meninggal. 就是当拉撒路过世的时候， Dan dia berkata ketika itu Tuhan, ia sudah berbau, 那时候马大说， sudah 4 hari dia mati. 他已经死了4天了，已经臭了。 Yesus berkata kepada Marta tentang Lazarus. 那主耶稣对马大说，有关于拉撒路， Bukankah sudah kukatakan kepadamu, 岂不是我已经告诉你了吗？ jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. 你若信，就必能看见神的荣耀。 Saudara, saya belajar percaya sehingga bisa melihat kemuliaan Allah. 我学习相信，让我可以看到神的荣 Sekarang 耀。 saya tidak di satu jemaat, tapi selalu mendoakan, melihat jemaat-jemaat di mana saya pernah melayani. 我现在虽然没有在一个教会服侍，但是我每天就为着我曾经服侍过的教会来祷告。 From ordinary to extraordinary. 我是要从一个平凡到一个非凡， Saudara dan saya, hidup kita semakin hari akan menjadi semakin indah. 所以我们的人生、我们的生活，每一天会越来越美好。 Asal percaya dan taat. 我们只要相信跟顺服， Lakukan firman Tuhan. 我们要行上帝的话， Tuhan akan memberkati kita semua. 上帝会祝福我们每一 Kita 位。 berdoa. 我们低头祷告， Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢主耶稣， Berbicaralah 求你向我们， melalui Roh-Mu yang kudus. 就是透过你的圣灵向我们说话。 Hamba-Mu yang menyampaikan dan juga menerjemahkan sudah selesai. 主啊，你的仆人的声音已经停止了。 Berkati jemaat-Mu. 主啊，求你祝福你的会友， Berkati keluarga-keluarga. 也求主你也祝福每一个家庭。 Pulihkan Tuhan mereka yang sedang menderita. 主啊，他们在痛苦的，求主你再次的来恢复他们。 Kasihani mereka yang sedang membutuhkan sesuatu. 主啊，他们正在有需要的，求你可怜他们。 Jamah yang sakit. 主啊，生病的，求你触摸他们。 Tolong yang susah. 主啊，那些有难过的，求你帮助他们。 Jadikan hidup kami menjadi indah. 主啊，求你让我们的人生生活可以成为美好。 Pulihkan relasi suami istri. 主啊，求你也恢复夫妻的关系。 Pulihkan hubungan orang tua dengan anak. 求你也恢复父母跟儿女的 Pulihkan 关 hubungan 系。 kakak dan adik. 那些兄弟姐妹的关系。 Pulihkan teman-teman yang seiman 主啊，也求你恢复我们就是主内 di 弟兄 dalam 姐妹的 damai 关系， sejahtera Tuhan. 让我们可以活在神你的平安里面。 Terima kasih. 感谢， Dalam Kristus kami 我 berdoa. 们奉靠主耶稣名祷告， Amin. 阿门。 Saya serahkan kembali.